Arin? Tak ada masalah kan? Setahu saya Anik dah buat kan? Dengan Dah. Farahina dah. Kerja ekstra yang cikgu bagi dah cuba? Ada cuba Anik dengan Farahin? Ada cikgu, cuma Ada. belum siap je. Belum siap. Tak ada masalah lah kan? Senang dapat buat. Dapat. Dapat. Banting dengan jawapan yang cikgu beri itu. Okey. Jadi hari ini sekarang kita ada 3 orang. Okey. Berapa orang? 4 orang. Fazrin, Anik, Natasha dan Farahin. Okey. Yang lain mungkin lambat bangun lah. Tak apa. Kita teruskan. Fazrin dah sini? Fazrin? Belum? Okey. Tak apa. Kita tengok soalan dulu. Baik. Sebelum ini, cikgu ada tunjukkan graf dengan kamu untuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Hari ini kita nak tengok graf untuk bentuk vertex pula. Iaitu yang kita tengok dulu adalah bentuk arm. Dan cikgu tadi ada share satu link di grup WhatsApp kita, iaitu cikgu scan daripada buku teks kita sini. Okey, cikgu scan dari mana muka surat 57 dan kita diberi paparan ini ya. Okey, bila kamu klik link itu kamu akan sampai ke GeoGebra. Ini dipanggil GeoGebra. Okey. Dan cikgu dah install apps dia. Cikgu tak ada di sini. Tak apa. Okey. Kita teruskan. Fazrin dah di sini, Fazrin? Tak ada, tak apalah. Kita mula. Baik, cikgu besarkan graf ini. Kamu boleh buat juga dengan handphone kamu nanti ya. Okey. Baik, kita nak tengok. Kita tukar dia punya layout. Kita nak berpetak. Okey. Baru kita nampak. Baik. Kamu tengok graf ini. A-nya 2. Cikgu adjust ni kepada 1. Dia menjadi lebar. Kalau cikgu adjustnya A menjadi 6. Dia menjadi kurus. Ini kita dah belajar minggu lepas. Dan B ini adalah menentukan paksi simetrinya. Garis tengah dia. Di mana? Kalau B1, okay. Kalau B-nya 1, tengok okay, Fazrin dah di sini ya. Kamu tengok B-nya 1, 2, 3, 4 dia bergerak melintang. Kalau negatif dia ke arah negatif. Okey, itu B-nya. Dan C-nya adalah turun bawah. Okey, turun atau naik. Kalau makin positif dia makin naik. Kalau makin negatif dia makin turun. Okey, cikgu nak terangkan ini. Baik, sekarang cikgu setnya. B cikgu set di... Okey, cikgu set B-nya di 1. Kalau cikgu setnya B-nya di 2, dia di sini. Okey. Baik, sekarang cikgu nak terangkan bahagian ini. Kamu tengok. A-nya cikgu baginya lebar lah. Bagi dia lebar. A2. Okey. Kalau A1 lagi lebar. Okey. Kalau A kosong, dia menjadi melintang. Okay. Kalau A negatif, dia ke bawah. Dia ada titik maksimum bentuk N. Ini bentuk U. Okay, cikgu nak terangkan ini sekarang. Okey, kita tengok ni.
Kejap. Okey, kita tengok ni ya. Tengok titik ni. Apa nama titik ni? Apa nama dia? Minimum. Yes, titik minimum kita dah belajar kemarin. Oleh sebab dia di bawah sekali, dia minimum. Dan dia minimum sebab A-nya adalah positif. Apa A-nya tadi cikgu set? Cikgu set A-nya sebagai 1. Okey. A-nya adalah positif 1, maka dia titik minimum. Boleh tak bagi tahu cikgu koordinat titik ini? Apa koordinatnya? Ikut gambar. 2, 1. 2, 1. Yes. Kita ambil 2, 2, 1. 2, 1 merupakan titik minimum dia. Di mana 1 adalah C, 2 adalah B. Okey, masih ingat rumus kita? Fx sama dengan A X tolak H kuasa 2 tambah K. Yang ini kita belajar. Kalau ikut ni, graf kita A kita 1. Jadi Fx adalah 1. Tak perlu tulis. Dan ini adalah H kita. Dan ini adalah K kita. Maka H adalah 2 dan K adalah 1. Jadi di sini dia memberi 2 dan 1. Itu titik minimum. Okey, cikgu nak soal lagi. Kamu tahu tak paksi simetri untuk graf ini? Apa paksi dia? 2. Ha? Apa yang 2? Kadiana nama. Apa yang 2? X. X, yes. Paksi simetri yang terletak di X2. Kalau cikgu ubah nilai B iaitu merujuk kepada H, dia akan bergerak ke kiri kanan. Kalau H bertambah, dia akan ke kanan. Dia akan bergerak sampai sini atau sini. Kalau kamu tulis H 4, dia gerak sampai 4. X-nya 4. Kalau H-nya 5, dia sampai sini. Itu kita gelongsorkan titik ini, kita dapat H-nya berlainan. Jadi dia bergerak ke kiri kanan. Kalau cikgu letak H-nya negatif 4, dia di sini lah. Bentuknya tak berubah. Cuma dia kedudukannya kiri atau kanan. Ditentukan oleh nilai H. Iaitu B di sini. Okey. Kalau C pula, dia menentukan K. Iaitu nilai ini. Kalau dia tambah 1, dia di 1. Kalau dia tambah 2, dia naik sini. Dia di 2. Okey. Kita tengok. Yang kita buat tadi. Ni. Okey, tengok. Cikgu gerakkan C sekarang. Sekejap. Okey, macam ni. Cikgu gerakkan C sekarang. C sekarang di 1. Jadi dia terletak di 1. Kalau cikgu naikkan C kedua, dia naik sampai 2. Itu titik minimum dia. Nilai minimumnya. Okey, kalau cikgu letak di 3, dia sampai tingkat 3. Kalau cikgu bagi negatif, dia turun ke bawah. Negatif 1 di bawah. Okey. Itu C-nya, perubahan C terhadap graf. Harga dan naik turun. Okay, C adalah nilai di hujung sana. Kalau B-nya pergi ke kiri kanan. Kamu faham sekarang? Faham? Faham. Kalau A-nya, dia jadi kurus atau gemuk.
Makin besar, makin kurus, makin mendekati sifar, makin dia gemuk. Kalau pergi sebelah yang lain, dia terbalik. Okey. Kalau pergi sebelah yang lain, dia terbalik. Okey. Makin kurus di bawah, negatif ini di atas. Kalau cikgu ubah C-nya, bagi dia naik, kamu nampak dia. Sini. Okey. Kalau negatif A, makin kurus. Makin dekat dengan kosong, makin gemuk. Lepas tu jadi rata, naik semula. Okey. Okay, sekarang kita pergi ke buku teks kita. Okay, muka surat 58. Okay. Ni ya. Okay. Baik, yang kita bincang tadi semua ditulis di sini. Kamu boleh baca sendiri. Okey. Cikgu nak terus kepada contoh. Contoh soalan. Okey. Sebelum ini, kalau KBSM, tak pernah dia tanya kesan perubahan nilai ini. Tak pernah. Jadi cikgu tak tahu dalam KSSM nanti, tahun depan SPM tanya ke tak. Jadi kita belajar. Ini adalah konsep. Ini bukan pengiraan tapi konsep. Mesti faham. Okey, kita tengok ni. Contoh 14. Kamu boleh rujuk buku kalau tak jelas. Okey. Kamu diberi satu graf fungsi. Ni. Okey. Cikgu, skrin cikgu lekat-lekat. Skrin cikgu lekat-lekat. Yang lain macam mana? Rasa macam juga lekat-lekat juga? Tak. Tak. Mungkin live Fazrin slow sikit, tak apa. Jadi Fazrin Dah okey, rujuk dah okey. buku. Ada okey ya? Ya. Kalau live saja. Okey, sekarang kamu tengok contoh 14. Baik. Kita diberi satu fungsi. Kamu kaji sekejap. Apakah A dia? 2. 2 depan sana. H-nya? 2. 2? Negatif 2. Ya, negatif 2. Perhatikan. Yang diberinya tambah. Rumus yang kita ada adalah tolak. Jadi, cikgu kata kalau berbeza, jawapannya kena negatif. Negatif 2. K-nya ikut 3. Okey. Cuma H yang berbeza sikit. H-nya akan lawan dengan yang dalam. Sebab cikgu kata X tambah 2 kalau sama dengan kosong, X adalah negatif 2. Itu sebab H-nya negatif 2. Okey. Baik. Kemudian kita dah tahu ini. Dan kita nak tengok apakah perubahan. Dia ada bagi sini ya. Ada bagi di sini. Ni yang kita bincang tadi, dia ditulis dah. Okey. Sekarang kamu kena tengok kalau A-nya berubah menjadi 6, kalau A-nya menjadi setengah, kalau H-nya jadi negatif 6, kalau K-nya 8. Okey. Baik, kita kena fahamkan maksudnya dulu. Kita tengok gambar ni. Ini memberi titik minimum. Okey, titik minimum kita adalah kalau positif 2, kita tulis negatif 2. Kejap. Kalau positif 2, kita tulis negatif 2. Yang belakang ikut positif 3. Itu titik ini. Okey, dia merujuk kepada titik ini. Positif 3. Ini. Yang sini tambah 2, dia ditolak 2. Okey, itu maksudnya. Jadi, kamu mesti pandai baca setiap nilai, iaitu AHK dalam graf. Okey. Dan 11 itu cikgu nak bincang kemudian. Okey, ada kesannya juga dapat kita dari ni. Okey. Siapa tahu koordinat 11 ini? Apa koordinat dia? 0, 11.
Ya. Jadi nak dapatkan 11 ini, kita masukkan kosong di sini. Kosong di tempat X, kita akan dapat 11. Okey, cikgu akan tunjukkan nanti. Yang penting sekarang kamu tahu bahawa ini memberi ini dan ini memberi ini. Okey? Ini kamu mesti tahu. Okey, kita tengok soalan A1. A-nya menjadi 6. Dari A2 menjadi A6, nilainya bertambah. Jadi, dari 2 menjadi 6, kelebaran grafnya berkurang. Kamu tengok, yang ini 6, ini A2, jadi dia menjadi kurus, berkurang. Tetapi, negatif 2 dan 3-nya kekal sama sebab dia masih sama. Jadi dia tak berubah. Yang berubah hanya gemuk atau kurus sahaja. Itu adalah kesan perubahan A. Kalau A-nya menjadi setengah, daripada 2 dia menjadi setengah, maka dia akan menjadi lebih gemuk. Nilainya menjadi kecil. Jadi dia menjadi gemuk. Grafnya mengembang. Okey? Makin dekat dengan kosong, dia makin kurus. Nilai A dia. Dan ini masih kekal. Nilai H dan nilai K tak berubah. Sebab ini tak berubah. Ini tak berubah. Okey. Sambung. Muka surat sebelah untuk soalan B. Baik, kamu tengok soalan B. Dia kata H berubah. Dari negatif 2 menjadi negatif 6. Dari negatif 2 menjadi negatif 6. Jadi bentuk grafnya tidak berubah. Bentuk graf yang sama bergerak secara mengufuk ke kiri. Sebab negatif 6, negatif 2 dengan negatif 6 kita tolak. Okey, kita tolak. Negatif 2, salah. Dia bergerak 4. Negatif 2 tolak negatif 6 tolak negatif 2. Iaitu negatif 6 tambah 2 iaitu negatif 4. Negatif 4 maksudnya 4 ke kiri. Okey, 4 ke kiri, undur 4. Negatif 4 undur 4, jadi dia bergerak ke kiri 4 kali, 4 langkah. 1, 2, 3, 4 langkah. Okey, sebab ini berubah. Tengok. Kita tahu H-nya adalah negatif 2. Walaupun dia tulis positif 2 di dalam kurungan. Ini yang kita kena ingat. Dan dia menjadi positif 6 di sini. Maksudnya H-nya menjadi negatif 6. Okey. Dia tukar bawah sahaja. Okey. Nampak positif 2, kita lukis negatif 2. Nampak positif 6, kita lukis negatif 6. Dan K-nya tak berubah. K-nya kekal di 3. Okey. A-nya 2 tak berubah. Jadi dia tidak menggemuk dan tidak mengurus. Okey, lepas tu kita nak tengok yang C pula. Okey, C adalah perubahan nilai K. Daripada 3 dia menjadi 8. Grafnya masih sama, tak menggemuk, tidak mengurus. Dan Pak C simetrinya masih kekal, negatif 2. Cuma dia bergerak ke atas. Dari 3 ke 8. Okey. Itu perubahannya. Ini kekal. Pak C simetrinya 2 masih kekal. Yang berubah ini. Jadi kamu boleh tahu, nombor di hujung sini adalah kesan dia di mana titik nilai minimumnya berada.
Okey, itu nilai minimum dari 3 naik ke 8. Okey, cikgu kata cikgu nak terangkan nombor 11 itu. Okey, sebab contoh tak ada, tetapi nanti soalan ada suruh cari. Cari apakah P ini. Okey, jadi cikgu kena terangkan macam mana dapat nombor 11 ini. Okey, kita balik kepada soalan kita ni. Okey. Baik, kamu dengar. Kita ambil ni ya. Ini rumus kita. Dan cikgu kata ini adalah 011 koordinat dia. Ini adalah X. Ini adalah fx. Biasanya kita panggil X dan Y. Biasanya kita panggil X dan Y. Tapi Y sekarang kita berubah jadi fx. Kita ikut saja. Jadi tempat ini adalah fx kita adalah 11 dan x kita adalah 0. Okey? X kita 0, fx kita 11, masukkan di sini. Fx 11 letak di sini dan x 0 masuk di tempat x. Okey, kita gantikan ke dalam, kita akan dapat nilai tak boleh macam ni. Sebab kita nak cari nilainya. Jadi, kita anggap itu 11 kita tak tahu. Kita anggap 11 kita tak tahu. Jadi, di sini kita tak tahu. Anggapnya sebagai, macam tadi kita anggapnya sebagai P. Kita tak tahu ni, katakan kita tak tahu ni. P. Okey. Jadi, sini masukkan P. Okey. Kita anggap kita tak tahu. Jadi, P sama dengan 2. 0 tambah 2 kuasa 2 tambah 3. Jadi, P adalah 2. 0 tambah 2 adalah 2. 2 kuasa 2 tambah 3. P 2. 2 kuasa 2 adalah 4. 4 darab 2 adalah 8. 8 tambah 3 adalah 11. Itu dah datangnya nilai 11 ini. Okey. P adalah 11. Okey, kalau kamu nampak soalan yang minta kamu cari pintasan, ini dipanggil pintasan Y. Pintasan Y, kamu guna cara ini. Okey, ini tak ada dalam contoh. Okey, guna cara ini untuk cari pintasan. Okey, cikgu rasa setakat ini penerangan untuk hari ini. Cikgu sempat bincang satu contoh dan kerja kamu adalah buat 2.9 soalan 1, 2 dan 3. Okey. Baik. Kita tengok ni. Soalan 1 ini senang saja, ikut seperti contoh. Kamu lukis grafnya, macam contoh lukis setiap grafnya. Mana graf yang lama, guna garis putus-putus. Graf yang baru, guna garis penuh. Okey. Dan jangan lupa tandakan dia. Okey. Tandakannya. Okey. Tandakannya. Ini graf lama. Ini graf baru. Dengan perubahannya, tulis dalamnya. Okey. Boleh cuba sendiri nanti. Okey, yang nombor 2 ni. Lepas ni ada matematik kah? Ada Ego. Pukul 8.15. Ya. Oh, 8.15. Dia break sekejap. Okey. Okey. Baik. Jadi, cikgu ada 6 minit lagi untuk cikgu. Jadi, cikgu nak terangkan ini. Okey, yang baru cikgu terangkan dengan kamu, macam mana cari nilai P. Okey, kamu boleh cuba sekarang. Okey, masukkan P di sini. Dan X adalah 0. Kenapa macam ni? Sebab koordinatnya adalah 0 P. Okey? 0 dan P. Okay, kita testing dengan cara juga aja tadi. Kita cari nilai P. Okey. P sama dengan 0 tolak 3 kuasa 2 tambah. Kita kena, sebelum dapat P, kena ada K dulu. Okey, jadi berhenti sekejap. Kita tengok H dan K.
Kamu tahu apa hash tak? Berdasarkan ini, apakah hash? 3. Tiga. Yes. Kamu tengok ni, tolak 3. Jadi hash adalah positif 3. Jadi kita dapat nilai hash. Boleh jawab hash adalah 3. Itu saja. Tak ada langkah. Tengok gambar, tengok fungsi, dapat 3. Ini hash kita. Okey? Baik. K adalah 2K di sini. Dia dipadankan dengan negatif 6. Jadi 2K. Negatif 2. 6 kurungan. Ya, 2K sama dengan negatif 6. Okey? 2K adalah negatif 6. Jadi K berapa? Apakah K? Negatif 12. Negatif 3. Negatif 6 dibahagi dengan 2. Iaitu negatif 3. Okey? Jadi kita ada jawapan di sini. Okey, apa nak isi di sini? Negatif 3 ke negatif 6? Negatif 3. Negatif 6. Why? Negatif 6. Okey? Negatif 6 adalah nilai ini. Nilai di tempat ni. Okey? Okey. Lepas tu kita pun cari 0 tolak 3 adalah negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 tolak dengan 6. Negatif 3 kuasa 2 adalah positif 9. 9 tolak 6 adalah 3. Jadi kita dapat nilai P. P 3. Okey. K negatif 3. H 3. P 3. Kita dah selesaikan jawapan untuk soalan A. Jika graf itu bergerak 2 unit ke kanan, dia pergi ke kanan 2 unit. Nombor mana yang berubah? Nombor B. Hash. Nombor hash yang berubah. Dari 3 jadi apa? 5. 5. Jadi kamu akan tulis, dia nak persamaan kan? Kamu ikut dia. Fx ikut atas ni. Okay, ikut ni. Fx A tak berubah, kekal. Tapi yang tolak 3 itu hanya tolak apa? Tolak 5. Okey. Kuasa 2 tambah, bukan tambah, tolak. Ini tak berubah. Tolak 6. Okey. Kalau ini berubah, dia gerak ke sini. Daripada 3, gerak 2 ke kanan, jadi 5. Jadi ini tukar saja. Yang lain kekal. 6 masih kekal. 6 merujuk kepada sini. Negatif 6. Okey. Okey. Kalau C, dia bergerak 5 unit ke atas. Jadi mana nombor yang nak berubah? Ini kan. Jadi kita ambil yang asal. Fx. A tak berubah, masih 1. Nilai H tak berubah, masih tolak 3. Tetapi yang belakang dari negatif 6, dia naik 5 ke atas. Naik 5 tingkat ke atas. 1, 2, 3, 4. Cikgu hitung. Okey. Sini negatif 6. Negatif 3. 2. 1. 4, 5. Okey. Jadi dia kata dia naik atas. Okey. Dia naik 5 unit ke atas. Jadi kalau dia naik 5 unit ke atas, 1, 2, 3, 4, 5 jatuh kepada negatif 1.
Okey. Negatif 6 tambah 5 adalah negatif 1. Jadi soalan sekarang tanya, dia bukan minta persamaan tapi kamu tulis juga pun boleh, tolak 1. Dia minta nilai minimum dia. Nilai minimumnya mula-mula adalah 6, negatif 6. Bila dah naik jadi negatif 1. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 1. Nilai minimum adalah negatif 1. Okey. Penyeraannya di sini. Negatif 6 tambah 5 sebab 5 ke atas. Okey. Ini 2 ke kanan. Pergi sana 2. Dari 3 jadi 5. Jadi yang ini bertukar 5. Okey. Okey, masa dah lebih dah seminit. Yang nombor 3 ni kita tinggalkan lah. Jadi kerja rumah kamu hari ni satu soalan saja. Buat nombor 1, buat graf. Buat graf 1, 2, 3. 3 graf. Okey, buat 3 graf. Macam soalan ini. Okey, tunjukkan mana perubahan dia. Itu saja. Terima kasih atas kehadiran. Cikgu nak ambil kehadiran sekejap. Pagi ni ada 6 orang masuk. 6 orang. Kita nak ambil kehadiran. Okey dah. Okey, jangan lupa buat soalan 1 sahaja. 3 nanti cikgu baru bincang lah sebab tak cukup masa. Okey. Okey, terima kasih semua. Boleh bersurai. Cikgu. Ya, Terima kasih, Cik. sama-sama.